Okey, tadi saya lalu di atas Jabatan Raja Muda Nazrin. Saya perhatikan di sebelah kiri saya ni tasik yang sangat-sangat cantik. Lepas tu berlatar belakangkan gunung yang sangat-sangat cantik juga kan. Kalau anda perhatikan ada awan-awan kecil di bahagian atasnya. Inilah dia Tasik Raban. Jom. Okey, nak cerita sikit pasal Tasik Raban ni. Okey, Tasik Raban ni dibina daripada empangan hidroelektrik ataupun empangan cendroh yang dibina di Sungai Perak. Sebab itulah terjadinya Tasik Raban ini. Dan Tasik Raban ni sebenarnya ada namanya. Macam mana boleh dapat namanya? Pada waktu ketika dahulu, pada sekitar tahun 1926, ada sebuah kampung yang dipanggil sebagai Kampung Terbuak. Jadi penduduk-penduduk di sana sebenarnya melarikan diri daripada empangan cendroh. Dia punya air dah melempar dah masuk dekat kampung mereka. Jadi mereka melarikan diri kan. Ada yang meraban-raban mencari tempat-tempat yang selamat. Contohnya di kaki-kaki bukit, di atas bukit. Sebab itulah nama Tasik ini Tasik Raban dan juga ada Kampung Raban. Dan kalau anda perhatikan, tasik-tasik ini sebenarnya airnya memang sangat-sangat tenang. Tapi kepada anda semua yang, yelah, mungkin kita rasa macam keadaan yang stres, tekanan kan. Saya rasa anda boleh datang dekat sini. Sebab apa? Dekat sini pun ada resort juga khas untuk anda semua kan. Sesuai lah kalau yang mana bawa isteri ke, bawa kawan-kawan ke kan. Saya, biasalah, Lone Ranger, seseorang je. Dapat tengok pemandangan jadilah kan. Okey, apabila saya ride jalan besar menuju ke Greek, saya perhatikan restoran ni penuh dengan orang. Rupanya restoran Tasik Raban ni sebenarnya memang popular dekat Legong ni. Dan selain daripada itu juga, kalau anda perhatikan dekat sini juga ada ikan bakar, ulau-laman, gulai tempoyak, ikan pekasam dan pelbagai jenis masakan kampung. Jadi perut pun dah lapar, jom kita makan. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, dekat restoran Tasik Raban ni, selain daripada dia punya ikan bakar yang sedap tu, dekat sini juga yang famous, dia punya ni dia, gulai patin. Patin masak tempoyak lah. Okey, kenapa agaknya restoran Tasik Raban ni popular dengan ikan-ikan sungai yang ada kat sini? Sebab apa? Ikan-ikan sungai ni sebenarnya diambil daripada Tasik Raban. Sebab apa? Tasik Raban tu popular dengan perikanan air tawar. Yang popular lah. Bukan sahaja dekat Lenggong ni. Malahan kalau tanya dekat satu Perak ni, Lenggong memang popular dengan ikan air tawar. Tasik Raban sebagai punca utama mereka mencari pendapatan. Sebab itulah ikan kat sini fresh. Okey, sekarang ni saya berada di JT Awam nak menuju ke Hutan Royal Belum dan saya dah tak sabar lagi nak melihat flora dan fauna isi yang terkandung di dalam Hutan Royal Belum yang usianya jutaan tahun. Dan saya tak tahu apakah cabaran adventure yang bakal saya hadapi. Jadi apa ditunggu lagi? Jom kita ke Hutan Royal Belum. Travelog Bikers, kalau sebelum ini saya naik motor, saya lalu atas jalan raya. Kali ini Travelog Bikers naik atas bot. Kita berada di Royal Belum. Okey, hutan Royal Belum ini sebenarnya antara salah satu hutan paling tua di dunia. Dan untuk mengetahui anda bahawa hutan Royal Belum ini usianya sudah pun melebihi 130 juta tahun. Okey, di dalam hutan Royal Belum ini sebenarnya mempunyai pelbagai jenis spesies binatang-binatang. Jadi kalau anda bertuah sebenarnya, anda dapat saksikan gajah-gajah, harimau-harimau yang melalui kawasan hutan ini. Dan ada juga mereka yang bertuah, mereka dapat saksikan binatang-binatang ini bermain air dalam kawasan tasik ini. Sekarang ni saya dalam perjalanan nak menuju ke
perkampungan orang asli dekat Royal Lebelum ni. Dan difahamkan orang asli di sana pun mereka turut menyediakan kita pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik. Dan dekat sana juga kita boleh lihatlah bagaimanakah kehidupan masyarakat orang asli di sini. Selepas 30 minit saya ni atas bot ni, akhirnya saya dah sampai dekat Kampung Cuih. Okey, inilah dia Kampung Cuih. Dan kalau kita nak datang ke perkampungan orang asli macam saya buat tadi itulah, kita kena bagi salam dekat Tok Batin. Tok Batin kat sini namanya Gomba. Dan Tok Batin kata dekat saya, dekat sini ada lebih kurang 13 buah rumah. Dan rata-rata di antara mereka-mereka yang duduk dekat sini saudara mara Tok Batin sendiri. Okey, jomlah kita lihat bagaimana agaknya masyarakat orang asli di sini, bagaimanakah diorang hidup. Dan kalau anda perhatikan sebenarnya di sini, majoriti rumah-rumah yang ada dekat sini sebenarnya, kalau tengok atapnya atap cucur, dinding masih lagi mengekalkan dinding buluh. Tapi kat sini lain sikit. Dia pakai dinding zinc. Okey, saya rasa ini rumah Tok Ketua. Ini rumah Tok Ketua ke? Assalamualaikum. Diorang dekat sini sebenarnya kalau diorang nak pergi ke mana-mana, memang tak ada pengangkutan darat, tak ada akses jalan raya pun kat sini. Dan kalau mereka nak ke pekan untuk beli beras ke gas ke apa-apa saja keperluan untuk mereka nak hidup, mereka harus menggunakan bot untuk ke jeti. Dan tadi saya borak-borak dengan Tok Gomba. Tok Gomba kata sekarang ni air kat tasik ni sebenarnya, ikan-ikan yang ada kat dalam tasik ni dah semakin berkurangan. Kalau saya tengok tadi, ikan-ikan yang ditangkap kecil-kecil yang dapat. Assalamualaikum. Apa khabar? Inilah dia sebuah rumah yang masih lagi mengekalkan ciri-ciri klasik, ciri-ciri lama orang asli, yang mana atapnya cucur nipah kan. Dan yang special dekat sini, nampak tak di bahagian atasnya ada tenaga solar yang disumbangkan oleh UKM. Tetapi difahamkan kata Tok Gomba, ini merupakan satu pinjaman sahaja selama lebih kurang 4 tahun. Tapi saya doakanlah agar, saya rasa tenaga solar ini harus dikekalkan dekat sini sebab mereka punya tenaga elektrik, mereka gunakan generator sahaja. Apa 5 minit saya duduk berdiri dari tadi kat sini. Bukan apa cakap ikan yang besar. Besar jari kelingking ni pun tak dapat juga. Tapi tak apalah. Mungkin tak ada rezeki saya kat sini. Mungkin rezeki saya di tempat lain. Okey, itulah dia sebenarnya. Rasa macam seronok jugalah. Sebab apa? Sebab kita ni macam orang luar yang datang dekat sini main sumpit sini. Kan? Dan ini merupakan permainan biasalah untuk masyarakat orang asli kat sini kepada mereka yang ingin memburu di hutan. Dan saya beli ni sebagai cenderahatilah untuk saya sebagai kenang-kenangan, dan dalam masa yang sama juga ia adalah sumbangan untuk masyarakat orang asli di sini. Dan ya, hari ini saya dapat belajar sesuatu lah, pengalaman yang baru oleh masyarakat orang asli suku kaum Jahai di kampung ini. Okey, kalau tadi kita dah tengok masyarakat orang asli, perkampungan orang asli, dan saya ingatkan saya nak terus balik, tapi Latif bawa saya ke sini. Saya tak tahu ni tempat apa, tapi Latif kata dekat sini ada satu air terjun. Best juga kan? Boleh juga kita sejuk badan kita boleh terjun. And this is my apology for killing myself from the inside out. And all my fears have pushed you out. Okey, dah 15 minit saya jalan daripada bawah sampai ke atas. Akhirnya saya dah sampai dekat waterfall, tapi waterfall dekat sini ada 4 tingkat. Yang ni merupakan tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua ni kita dapat tengok dari tepi je lah. Tak boleh nak mandi. Yang boleh mandi cuma di tingkat 3 dan juga di tingkat 4. Tadi berapa minit lagi? Latif kata 5 minit.
Tu bagi dia. Saya tak tahulah, saya mungkin 10 minit kot. Jom. Everything's all wrong, yeah. Everything's all wrong, yeah. Where the hell is our thing? Untuk pengetahuan Afad, setiap bulan 5 ada satu kumpulan gajah dia akan lalu depan ni. So sekarang ni pun kita ikan ikut trail gajah. Oh, setiap ke? bulan 5. Ni laluan gajah? Memang laluan gajah. Setiap bulan 5 lah? Setiap bulan 5. Nasib baik kita datang ni bukan bulan 5. Kalau tak, kita kena ke tepi lah. Wah, akhirnya. Wow, lepas setengah jam berjalan kaki, akhirnya dah sampai di stage yang terakhir, stage yang keempat. Kiranya macam baloi lah. Dah penat-penat berjalan, dah tercungap-cungap, dah berpeluh. Kita mandi air terjun, dah sejuk lah badan kita. Okey, di hutan Royal Belum ini terdapat lebih daripada 3,000 spesies flora, dan antara yang mendapat perhatian saya ialah salah satu daripadanya. Di sini juga mempunyai bunga-bunga yang terbesar di dunia. Saya nak bagi contoh, bunga Pakma ataupun bunga Rafflesia, dan salah satu jenis bunga Rafflesia yang terdapat di sini mengambil nama bersepeda dengan nama almarhum Sultan Azlan Shah, Sultan Perak sebelum ini. Okey, sebenarnya saya ni datang kat sini ada misi sebenarnya. Sebab difahamkan hutan Royal Belum ni mempunyai 3 daripada 20 spesies bunga terbesar di dunia. Dan difahamkan di dalam hutan Royal Belum ini terdapat bunga Rafflesia yang besar. Dan difahamkan dekat atas ni kot. Okey, jom. Jauh lagi ke atas ni? Nak cari Rafflesia ni sebenarnya bukan senang. Kita perlu memanjat bukit-bukit ni. Ada rezeki saya? Adalah. Alamak, Fad. Hah? Tak dapat tengok bunga Rafflesia yang dah kembang. Yang dah mati ada kita tengok. Oh, yang ni lah. Ni Bunga Rafflesia. bunga Rafflesia? Ya. Okey, Latif. Ya. Ni agak-agak ni macam mana bunga Rafflesia ni boleh mati? Sebab penyakit ke apa? Tak, Rafflesia daripada yang kubis, untuk dia kembang ambil masa lebih kurang 4 tahun. 4 tahun? Oh, 4 tahun baru dia jadi daripada kecil sampai besar. So, bila dia dah kembang, dia hanya hidup 7 hari sahaja. Hah? 7 hari je? 7 hari sahaja. Kita tunggu bukan main lama lagi 4 tahun. 7 hari jadi boleh hidup besar. Dekat sini ada 3 kobis bunga Rafflesia, yang mana 1 dah mati, 2 lagi masih lagi hidup. Dan nak tahu sama ada bunga Rafflesia ini dah mati ataupun masih hidup, anda boleh saksikan warnanya. Kalau yang mati ni, anda perhatikan keseluruhan komponen-komponen yang ada pada kobis ini berwarna hitam. Tetapi yang hidup, anda perhatikan ada yang berwarna cerah, coklat cerah, dan juga di sini bersama ada warna hitam dan juga coklat cerah. Yang mana dah mati tu totally semuanya gelap. Jadi itu menandakan bahawa kobis bunga Rafflesia ni dah mati. Hutan Royal Belum ini terbahagi kepada 2 kawasan. Satu kawasan dipanggil sebagai kawasan Temenggo, dan satu lagi dikenali sebagai Taman Negeri Royal Belum. Yang mana kalau anda memasuki kawasan Temenggo, ianya tidak memerlukan permit. Tetapi sekiranya anda menggunakan kayak ke, menggunakan bot ke, ataupun melalui jalan hutan ke menuju ke Taman Negeri Royal Belum, anda harus meminta permit daripada pihak yang ada di sini. Okey, kalau anda semua yang datang dekat Belum Adventure Camp ni, macam-macam aktiviti sukan rekreasi yang anda boleh buat, contohnya main kayak. Dan sekarang ni saya nak main jungle flying fox. Kalau anda perhatikan, saya dah pakai alat keselamatan, ada 5 kesemuanya. Are you ready, guys? Okay, right, jom. Saya pun sebenarnya dah tak sabar lagi. Sebab kadang saya ni pun takut juga dengan ketinggian. Jadi saya nak mencabar ketakutan ketinggian saya dengan bermain jungle flying fox. Okay, jom.
juga di antara kita, masyarakat luar lah. Saya pun sendiri, apabila sebelum saya sampai dekat sini sebenarnya, persepsi saya bahawa orang-orang kaya je boleh datang dekat sini. Orang yang berduit saja boleh datang dekat sini. Wow, rupanya persepsi saya sebelum ini salah lah. Sebab apa? Sebab dekat sini sebenarnya anda boleh buat pilihan lah. Sebab ada juga kawasan dekat sini, dekat Hutan Raya Belum ini, yang dihaskan untuk mereka-mereka macam saya lah. Kepada mereka-mereka yang sukakan adventure. Macam contoh, ada juga package yang anda boleh naik main kayak, main flying fox, high rope dan juga perkhemahan. Jadi saya rasa saya tak naklah bermalam di tempat-tempat yang mewah ataupun chalet, resort dan sebagainya. Saya rasa saya nak bermalam di dalam kemah di sini. Okey, sekarang ni saya dalam perjalanan nak pergi dekat campsite dekat Sungai Gadong. Dan dalam perjalanan saya nak pergi dekat Sungai Gadong tu, secara kebetulan sebenarnya saya perhatikan di kiri kanan depan saya penuh dengan klip-klip api-api firefly. Dan saya rasa macam saya ni berada di tengah-tengah stadium. Orang ramai ambil gambar saya. Nampak macam ada flash-flash kat sini. Dan saya rasa saya antara yang bertuah lah. Sebab apa? Sebab difahamkan dekat Hutan Raya Belum ni, mereka tak ada itinerary yang mana malam-malam boleh tengok firefly dekat sini. Dan secara kebetulan pula saya nampak firefly kat sini. Banyaknya. Tu lagi tu. Anda nampak tak apa yang saya nampak sekarang ni? Penuh dengan kayu-kayu yang ada dekat atas saya ni sebenarnya. Dan untuk pengetahuan anda semua, inilah jalan utama nak pergi dekat Sungai Gadong, iaitu campsite kami. Tapi nampak gayanya memang tak dapat nak lalu sebab kawasan ni penuh dengan kayu-kayu yang ada dekat atas saya ni. Dan saya percaya bahawa petang tadi sebenarnya hujan lebat. Jadi berkemungkinan besar kepala air yang turun di atas dah bawakan kayu-kayu ni terus ditutup jalan utama nak pergi dekat tapak perkhemahan saya. Jadi Latif, macam mana? Boleh tak dulu? Jalan tak ada rawang. Kita kena cari campsite lain lah. Dekat Sungai Gadong, kat sini, area sini kan? Area sini juga. Okey, area sini juga. Okey, disebabkan kita terpaksa tukar kita punya tapak perkhemahan. Jadi dekat tapak perkhemahan yang kedua tu, dia punya sumber air agak jauh juga kita nak berjalan. Jadi kita terpaksa menggunakan bot untuk ambil sumber air lah. Okey, sekarang ni saya dah sampai dekat tapak perkhemahan yang kedua. Dan Latif ada cerita kat saya yang tapak perkhemahan dekat sini sebenarnya tak begitu besar seperti tapak perkhemahan yang pertama. Tapi Latif kata bolehlah kalau nak berkhemah. Dan juga kalau nak buat aktiviti-aktiviti lain pun boleh jugalah sebenarnya. Tak ada risiko sangatlah kat sini. Pertama sekali lah, kalau ada di antara anda yang nak bercamping dekat mana-mana pun, ini perkara pertama yang anda perlu buat dengan menaikkan unggun api ni. Sebab tujuan utamanya adalah untuk menghalau lah binatang-binatang yang mungkin nak melalui kawasan ni, ataupun untuk mengelakkan serangga, nyamuk dan sebagainya. Apa? Tiuk ke kentut? Juga kemah ni. Saya rasa selesa kot stay bermalam dekat sini. Okey, yang paling bestnya sebenarnya kalau anda menginap dekat Hutan Raya Belum ni, sebenarnya anda boleh pilih lah macam-macam package ada dekat sini. Anda boleh menginap dekat chalet, dekat houseboat dan sebagainya. Dan macam biasalah kalau berkemah dekat sini, biasanya kita akan naikkan unggun api. Kawan-kawan saya tengah ambil air, nak panaskan air. Jadi sekarang ni masa untuk kita sediakan makanan. Okey. Saya ingatkan kemah dah best dah. Saya rasa sini lagi best kan? Kan? Ada hemok kat sini Ada. Memang 4 tingkat je lah sini? 4 tingkat. Tak boleh lebih lah? Tak boleh lagi nak buat 13 orang. Yang tiada rembang seumpama dia dicemar manusia yang jahil ketawa. Macam inilah kehidupan kalau kita berkemping dekat tengah-tengah hutan kan. Sambil minum air kopi panas,
duduk dekat depan unggun api sambil kawan-kawan main gitar kan. Sebab di sini tak pandai main gitar, jadi nasib baik member pandai main gitar kan. Jadi macam ni lah live kalau kita orang kalau camping macam ni lah kan. Nak buat apa lagi. Sebenarnya memang seronok lah sebab kalau kebiasaannya kalau kita pergi ke mana-mana kita tinggal dekat dalam hotel. Jadi sekali-sekala apa kata kita cabar diri kita nak adventure lebih, kita bermalam dengan cara berkemah dekat tengah-tengah hutan. Dan kalau kita nak berkemah pun kena tengok hutan jugalah. Dan saya memilih hutan Royal Belum ni sebab kawasan dekat sini tak ramai yang orang boleh datang dan juga sukar untuk diterokai. Jadi sebab itulah saya pilih tempat ni. Memang best tempat ni kan? Maafkanlah andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau ilhamku, Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. saya rasa macam selesa jugalah tidur dekat dalam hammock ni sebenarnya. Ini kepada mereka yang mungkin rasa macam duduk dekat kemah tu, dekat landed rasa macam tak safe kan. Mungkin takut dengan apa-apa ke, macam contoh pacat ke apa ke. Jadi anda boleh ada option lah. Duduk dekat dalam hammock ni macam saya kan. Sebab tadi pun pacat pun dah penuh kat muka kan. Jadi rasanya kalau duduk dekat dalam hammock ni rasanya pacat tak boleh naik kot sebab tinggi kan. Okey lah, tidur dulu lah. Rasa ngantuk pula. Good night. Bye. Okey, satu pengalaman yang mungkin anda boleh dapat kalau anda bermalam di dalam hutan ini ataupun anda berada di dalam kawasan perhutanan yang sukar untuk anda masuk. Contohnya macam ni lah dekat Hutan Royal Belum ni ialah pengalaman anda mendengar sesuatu bunyi yang jarang anda dengar. Dan sebenarnya kehadiran binatang-binatang ini, bunyi-bunyi itulah sebenarnya memeriahkan kawasan di dalam hutan ini. Dan bunyi-bunyi itu kalau digabung-gabungkan seperti anda sedang mendengar orkestra yang dialunkan oleh binatang-binatang yang ada dekat dalam ni. Jadi kalau anda nak merasai pengalaman bermalam di dalam Hutan Royal Belum, datanglah kat sini kan.